Assalamualaikum, apa kata Malaysia kembali bersiaran secara langsung dan kepada anda yang menonton, ini sekali lagi saya katakan bahawa ia siaran secara langsung. H-Live apa kata Malaysia kembali dan kali ini hanya untuk setengah jam sahaja. Kita akan berhenti tepat pukul 9 nanti sebab kita akan beri laluan untuk julung-julung kalinya kembali bersiaran konsert Akademi Fantasia 2014. Okeylah, kita ada tetamu yang akan kita jemput, kita ada perkara yang akan kita bincangkan dan tentunya kami perlukan pendapat anda ya dalam H-Live apa kata Malaysia. Kita ambil pungutan suara dan kali ini caranya berbeza. Tidak perlu lagi anda pergi ke laman web kami di www.hlive.com.my sebab kami akan lakukan secara langsung, iaitu anda boleh memberikan pendapat anda apabila soalan ditanya dengan hanya meletakkan hashtag apa AKM, itu apa kata Malaysia, hashtag AKM setuju atau hashtag AKM tak setuju ataupun hashtag AKM tak peduli. Soalannya akan menyusul sekejap lagi. Tapi tentunya dalam H-Live apa kata Malaysia, kita akan bercakap mengenai apa yang berlaku dalam dunia hiburan dan juga penyiaran tempatan. Okey, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu kita bersiaran 2 kali sehari dan kita tengok apakah agaknya berita yang menjadi pilihan kami di apa kata Malaysia. Dan pertama yang akan menjadi perhatian saya adalah kembalinya anugerah Planet Music yang pernah saya acarakan suatu ketika dahulu, gabungan 3 negara dan tentunya ia menjadi perhatian ramai. Jom kita saksikan di sidang akhbar anugerah Planet Music. Saban tahun kami sentiasa memikirkan apa yang baru ya. Tahun ini pula kita lihat ya, kategori-kategori bagi lagu terbaik Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. Kriterianya harus ya penyanyi, penggubah lagu dan juga penulis liriknya datang daripada negara yang sama. Kami tambah satu lagi kategori. Ada 2 kategori kolaborasi, iaitu kolaborasi antara artis dan juga kolaborasi antara lagu. Para artis yang bergabung daripada 2 atau 3 negara boleh dicalonkan dalam kategori kolaborasi artis, dan kita perkenalkan kolaborasi lagu di mana para artis harus bekerjasama dengan penulis lirik dan juga komposer untuk dicalonkan dalam kategori ini. Itu dia APM, Anugerah Planet Music, AKM apa kata Malaysia. Semuanya main dekat-dekat aja. Dan teringat juga saya ketika saya mengacarakan Anugerah Planet Music itu sememangnya terasa ya bahagian ketiga-tiga negara ini, Malaysia, Indonesia dan juga Singapura dan Brunei juga turut mengambil bahagian pada waktu yang selepas itu, dan tentunya ini merapatkan lagi silaturahim dan kita tengok betapa dinamiknya industri hiburan kita. Okey, ini lagi satu cakap dinamik ini. Ada kontroversi yang mana sudah tak habis-habis kita dapat mendengar keluhan seorang insan ini. Kuatlah Rita Rudaini melaluinya ya. Kita doakan agar ia tabah, dan begitu juga kalau yang sebelah sana mendengar keluhannya, lakukanlah sesuatu untuk selesaikan masalah ini. Okey, mungkin ini adalah masalah yang menjadi perhatian anda. Cerita mengenai Rita Rudaini pula. Jom kita saksikan video ini. Yang tak ada ke tempat saya memang diorang boleh kata macam-macam. Maruah saya dengan anak-anak tak boleh dibeli dengan RM1. Bila dah jadi macam ni, orang tu cerita kata saya yang mengheret dia. Tak, orang tak tahu sebenarnya dia yang mengheret saya ke mahkamah dulu. Siapa yang ambil tahu pasal saya sebenarnya, saya nak tanya. Dan saya tak pernah kacau. Yang saya buat cuma tuntutan dekat mahkamah, itu hak saya. Kalau saya tidak ada anak dengan dia, saya takkan tuntut, saya takkan pergi mahkamah. Mana-mana mahkamah dekat Malaysia ni, tak ada pun yang sabitkan saya dengan nusyus. Manusia jenis apa kalau buat sesuatu tidak pernah memikirkan pasal anak. You dah tinggalkan I dengan Misha dan you dah tinggalkan tanggungjawab you pada I.
Okey, bilakah agaknya ke mulut ini akan berakhir ya, dan tentunya kita harap satu penyelesaian yang baik berlaku di antara Rita Aru dan Nida bekas suaminya. Okeylah, kita akan berhenti seketika. Sekejap lagi ada lagi satu cerita dan tetamu yang akan kita bawa mengisi kerusi panas kita ini, iaitu seorang pelakon hebat, Lydia Wati, yang mengatakan bahawa beliau sekarang ini menanggung sakit saraf dan kemungkinan adalah hasil buatan orang. Selepas ini dalam H Live, apa kata Malaysia. Okey, terima kasih masih lagi bersama dengan H Live. Apa kata Malaysia? Dah saya katakan ini adalah siaran secara langsung. Jadi kami boleh kutip kata anda, itu apa kata Malaysia secara langsung juga. Jadi pungutan suara dilakukan secara langsung. Okey, golongan artis juga terdedah kepada amalan ilmu hitam. Jadi kalau anda setuju, letakkan hashtag AKM setuju. Kalau tak setuju, letakkan hashtag AKM tak setuju ataupun hashtag AKM tak peduli langsung tentang kita ini. Okay? Golongan artis juga terdedah kepada amalan ilmu hitam. Subhanallah. Na'udzubillah. Dan kepada anda yang saya katakan tadi untuk beri pandangan ini melalui Twitter, okay? Akaun Twitter anda. Jadi kami akan dapatkan semua pandangan ini dan dapatkan jawapan anda secara langsung sekarang. Okey, memang cerita mengenai artis yang sering mengadu bahawa mereka terkena dengan ilmu hitam ini menjadi bualan, menjadi cerita sejak dari pada zaman Pak Nim mula terlibatlah dalam bidang ini. Pak Nim dah dengar dah cerita-cerita gini. Jadi ketentuannya sama ada betul atau tidak, ini adalah suatu yang sangat subjektif ya. Jadi ada orang yang percaya, ada orang tak percaya. Tetapi haruskah kita percaya pada benda-benda macam ni? Dan apa kata doktor, itu juga yang harus kita rujuk. Dalam pada itu kita terdengar macam-macam cerita dan ada yang melaluinya. Beliau seperti yang saya baca, ada yang kata muntah keluar rambut, keluar darah dan sebagainya. Tetapi ini adalah kehidupan kita. Ilmu hitam ini tentunya sesuatu yang kita jangan ambil ringan, tetapi pada waktu yang sama, percaya atau tidak, itu adalah terletak kepada individu. Dan bersama saya, seperti saya kata, ini adalah seorang pelakon yang bersama-sama dengan saya memasak di MasterChef Celebrity musim yang kedua. Kami nak bawa masuk sekarang ke dalam studio. Ini dia, Lydia Wati. Apa khabar, Lydia? Sila ambil tempat duduk. Tu dia. Okey, ada ke soalan saya betul tadi saya tanya apa khabar? Sedangkan saya tahu ya, Lydia mengalami sakit saraf. Terima kasih Lydia. Dalam kesakitan Lydia mengadu malam tadi pada Pak Nil. Tak tentu sama ada boleh datang atau tidak. Lydia usahakan juga untuk sampai ke sini. Terima kasih sangat-sangat Lydia. Sama. Okey Lydia, sakit dia macam mana Lydia? Sakit dia on the left side, kiri, belah kiri tangan dengan kaki saya. Sakit dia bentuk macam Selalunya orang kata kalau sakit tangan kiri dengan kaki kiri ni, orang kata dia akan berkaitan dengan jantung. Tapi saya pergi hospital cek saya, jantung saya okey, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. So masalah sekarang ni saya tak tahu apa punca sakit saya. Orang katakan saraf. Memang kalau siapa yang kata sakit saraf tu? Saya sendiri cakap saya sakit saraf. Oh, okey. Sebab apa? Doktor tak boleh nak trace siapa sakit saya. Okey, saya masa masuk hospital tu saya cakap doktor, saya mengadu dengan menangis. Saya cakap doktor, saya kata tangan saya sakit dengan kaki saya sakit. So doktor kata itu mungkin jantung. So masuk dalam emergency. So pergi buat jantung punya exercise. So kalau saya tak sampai tak lepas daripada stage 2 yang berlari mesin tu, that means saya memang ada problem dengan jantung. Tapi saya lepas sampai ke stage 4. Dia kata you punya jantung tak ada apa masalah, dia cakap. So dia pun tak, doktor pakar sini cakap, dia pun tak tahu apa sakit saya. Jadi mengganggu aktiviti dan juga pekerjaan Lydia. Memang penyakit ini memang mengganggu, tapi saya kuatkan semangat sebabkan nak bekerja.
saya lupakan sekejap yang sakit yang saya ada ni. Tu dia ya, kita tak tahu dah. Dan macam mana pula agaknya cerita mengatakan bahawa Lydia mungkin terkena buatan orang. Ya, ni ada campur dengan penyakit sendiri dengan buatan orang. Masa dulu saya tahun 96 memang saya menang Best Actress, memang ada sakit santau angin sampai nak berjalan nak bawa selipar je pun saya ada rasa macam ada batu. Tak boleh nak berjalan, saya akan merangkak macam budak. Itu tahun 19. Itu cerita orang tak tahu Lydia. Orang tak tahu. Lepas saya menang je terus saya dapat sakit. Oh. Jadi nampak gayanya Lydia walaupun dah lama sakit, Lydia masih terus aktif. Masa kita bersama-sama dekat MasterChef, Lydia tak pernah pun mengadu. Sebab saya tak ambil berat pasal saya sakit. Sebab saya fikir saya buat sesuatu kerja tu saya nak sampai habis. Ingat MasterChef tu saya ada masuk hospital kan. Saya sebab masa tu jantung saya kuat. Laju dengan saya sweating berpeluh macam orang gila peluh. Tu saya ngadu pada chef Kata chef saya dah tak boleh take it ni because jantung saya dah terlampau laju sangat berlari. Masa tu turun naik dah dekat Polo dekat Putrajaya. Lepas saya cakap Cik Ta, okey kita cepat siapkan kita punya dish ni. So saya nak break. Siap je. So saya bersandar dekat dinding dan saya terus jumpa chef. Chef, saya tak boleh take it anymore dah. Because dia terlampau kuat sangat, dia berlari. Laju sangat jantung saya berjalan. Dan Lydia Lydia pergi jumpa doktor. Doktor kata, you're okay. I'm okay. Itu yang saya heran. I'm okay. Jadi macam mana agaknya untuk Lydia dan kepada anda yang pernah melalui benda begini mungkin anda juga boleh membantu Lydia dengan carilah jalan macam mana untuk menghubungi Lydia, dan pada waktu yang sama kita yang tak melalui ni nauzubillah juga kita tak tahu apa yang dilalui oleh Lydia. Kejap lagi kita akan berhenti seketika, kita kembali kita nak tanyakan sejauh mana agaknya kuatnya pandangan ataupun rasa Lydia bahawa Lydia ini sebenarnya terkena ilmu hitam. Mungkin selepas ini dalam H Live Apa Kata Malaysia. Okey, H Live Apa Kata Malaysia kembali, dan kita ada soalan untuk anda. Berikan pandangan anda, kita pungut suara anda. Okey, soalannya adalah soalan cepat keluarkan soalannya. Okey, dengan hanya menaip hashtag AKM setuju, hashtag AKM tidak setuju dan hashtag AKM tidak peduli. Golongan artis juga terdedah kepada amalan ilmu hitam. Itu dia soalannya. Okey, dan kita bercakap mengenai itu sekarang. Lydia percaya bahawa ini adalah hasil kerja orang yang dengki dengan Lydia? Sebenarnya kita tak patut nak percaya, tapi kita kena percaya juga benda ni kan. Sebenarnya ilmu hitam ni memang wujud. Dan memang adalah kawan-kawan saya yang mana sejak saya sakit ni ada menolong saya dengan menghantar ubat, menghantar ustaz datang ke rumah saya. Setiap kali ustaz tu masuk, dia tengok keadaan rumah saya, kata, ini kawan sendiri yang buat ni dia kata. Dia nampak baik depan, dia kata memang dia nampak baik, tapi belakang jaga-jaga bila kalau pergi syuting ke bagaimana ke, jangan percaya, makan kena ingat, tengok makan. So dia kata yang dia sakit ni kawan-kawan antara among artis lah. Rakan-rakan. Apa agaknya punca yang dia sakit hati sangat dengan Lydia ni? Saya tak tahulah. Saya dengar cerita kata asyik muka dia yang masuk TV kan. Saya kata itu dah rezeki Allah bagi kan. Kita semua masing-masing ada rezeki masing-masing kan. Bukan saya yang minta ni semua. Dah Allah dah bagi tu rezeki kita kena terimalah kan. Berapa tahun dah Lydia dalam bidang ni? Dekat 30 lebih dah. Dari 30 tahun itu, adakah ini dugaan paling berat Lydia lalui? Ini yang second one, yang first one tu yang tahun 1996 tu yang saya cakap tu. Dia makan dalam saya orang nampak saya sampai saya Pak ni fikir saya makan nasi lemak tu 10 bungkus. Wah.
Dengan nasi lemak tu pedas, dengan tak ada rasa, lidah saya tak ada rasa apa-apa. Lepas tu saya boleh minta pula cili padi 3 bungkus. Cili padi yang purung tu. Ulam dengan nasi lemak. Oh, Lydia. Dan awak pun tak sedar apa buatan. Tak sedar. Okey, Lydia, selalunya kena sakit yang kata belah kiri tu waktu bila? Dia ada waktu pagi dan subuh. Time saya nak solat, dia akan datang. Habis kalau syuting? Syuting time siang tu, saya bila dia tengok dia datang je, saya makan ubat lah. Ubatnya apa? Ada painkiller. Painkiller sajalah. Painkiller saja. Dan macam mana ni Lydia? Perlu Lydia kena dapatkan rujukan doktor dan buat health scan sepenuhnya kot. Masalahnya Pak ni, saya pergi masuk Ampang Puteri, doktor tak boleh nak trace saya punya sakit apa. Pula. Itu sebab saya kata saya perlukan untuk buat full treatment. Ya, full treatment tu scan daripada A to Z lah, apa yang mungkin darah ke, mungkin sendi saya ke, mungkin jantung ke. Itu yang saya nak perlukan buat full treatment. Okey, dalam pada itu juga Lydia masih lagi meneruskan aktiviti seperti biasa. Masih lagi. Jadi menyesal tak Lydia apabila berkecimpung dalam bidang ini, tetapi akhirnya ini kesudahannya. Pada saya tak menyesal. Setiap penyakit ada penawar dia kan. Dan saya tahu kita kena ingat setiap apa yang penyakit yang Allah bagikan ada sebab, kan? Dan harap Lydia terus berusaha berubat, cari alternatif perubatan, ada yang moden dan juga dari segi Islamnya kan, kita ada perubatan kita. Okey, sebelum itu ini adalah apa kata Malaysia mengenai soalan yang Pak Ni tanyakan tadi, iaitu soalan yang boleh kita tengok sekali lagi. Golongan hati juga terdedah kepada amalan ilmu hitam ya. Tentunya ramai 80% mengatakan AKM setuju. 80% daripada yang kita bukakan mengatakan setuju ya. Jadi kita tidak bolehlah mengambil ini secara mudah ya, benda ini secara mudah. Pak Ni berpesan pada diri Pak Ni juga dan kepada mereka yang terkena, saya terperanjat sekarang ini sebab saya perhatikan seorang yang saya kenal ada dalam studio ini. Okey, Pak Ibrahim. Ya, di surprise ni. Itulah. Subhanallah. Apa khabar Kak Lydia? Baik. Semput saya. Saya tak ada senarai pun dengan Pak Ibrahim. Memang ini satu kejutan untuk semua peminat di luar sana, peminat Apa Kata Malaysia. Ada satu announcement yang sangat-sangat penting. Piramida Musical di Istana Budaya daripada 3 Oktober sampai 13 Oktober akan menampilkan Tiara Jacqueline, Lisa Surihani, Tony Yusof, Nadia Akila dan juga Azril Nawawi sebagai Di Haris. Ini dia. Announcement yang special. Memang kita nak surprisekan Pak Nil. Dan ini Pak Nil, skripnya. Terima kasih. Akhirnya terjawab announcement. sudah. Alhamdulillah. Rezeki. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah terjawab sudah juga akhirnya watak yang selalu orang tanyakan Pak Ni terlibat ke dengan Piramida Musical. Pak Ni tak boleh nak jawab apa sebab tak ada pengumuman pun dari sebelah Tiara. Dan hari ini Pak datang, saya tak tahu apa-apa. Saya tak tahu. Saya nampak macam, kenapa Pak datang kat sini? Pak bawa, Lydia bawa Pak agaknya. Tak ada kena-mena. Dan terima kasih. Saya akan bekerja keras untuk ini. Dan terima kasih kepada anda ya. Saya akan pastikan naskah agung ini saya julang dan kita akan bawa ia satu. Sebelum ini Di Haris dibawa oleh watak Di Haris adalah ayah kepada Junaidah, isteri P. Ramlee yang pertama. Junaidah dia seorang penari. Di Haris adalah ayah bapaknya. Di Haris ketika itu seorang pelakon terkenal ketika itu. Dan dia, dan dia Pak Nil akan membawakan watak. Dia kena menyanyi. Dalam ini Pak Nil akan menyanyi dan menari ya, menari big production number
Saya buat khas untuk partner. Suara partner memang sedap. Memang. Itu dia, terima kasih. Okeylah, harap mendapat sokongan dan dukungan daripada penonton-penonton untuk pergi menonton Piramli The Musical ini. Terima kasih kepada Lydia. Lydia, jika seandainya Lydia memerlukan apa-apa bantuan, tak tahulah Pak ni bukanlah kenal sesiapa pun, ya, mana yang boleh kita bantu sebagai kawan, Pak ni ulurkan tangan untuk membantu Lydia juga, dan kepada pihak yang terlibat itu fikir-fikirkanlah ya tentang akhirnya seseorang itu ya sama ada syurga atau neraka. Kita berdiri di sini. Jangan lupa konsert Akademi Fantasia yang pertama 2014 selepas ini.